Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam Hari Jumaat, selamat tengah hari. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran hari Jumaat 2 hari bulan April bersama saya Segita dan juga Fiza. Dan Fiza, kalau semalam 1 April, hari ini 2 April, kita dah pun masuk suku kedua tahun 2021 ni. Kalaulah dalam kalangan anda mungkin yang merasakan alahai dah bulan baru suku kedua tapi tak ada perubahan dalam hidup saya, tak apa, jangan risau, terus kekal positif dengan semangat anda itu. Ya, insya-Allah masih ada banyak lagi masa untuk kita perbaiki dan perbaharui diri kita. Yeah. Dan bagi adik-adik yang bercuti sekolah Sugi, hari ini mungkin ada hari terakhir mereka bercuti. Esok dah mula buat persiapan kerana di setengah negeri hari Ahad dah pun mula bersekolah. Tetapi ini juga kita nak ucapkan kepada adik-adik yang bakal memasuki hari persekolahan pertama pada hari Isnin nanti, adik-adik sekolah rendah dan juga adik-adik sekolah menengah kita yang dah lama bercuti ataupun belajar di rumah, mereka akan memulakan sesi persekolahan pada hari Isnin nanti. Dan ini juga kami nak kongsikan kepada anda lah, kalau kita dalam nak terus menjalankan kehidupan norma baharu kita ini, harus kita titik beratkan tentang penjagaan diri kita, insan-insan di sekeliling kita. Walaupun kalau kita lihat sekarang ni kehidupan telah pun berjalan seperti biasa, alhamdulillah kita tengok di pasar raya, di kedai makan sudah mula ada pelanggan-pelanggannya, tetapi jangan lupa untuk terus mengikuti segala garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Yang kami di WHI sentiasa ingatkan anda dan juga diri kami sendiri untuk mengikut SOP sepenuhnya. Dan kalau boleh kami kongsikan bersama dengan anda, mungkinlah anda pun dah tahu statistik bilangan kes COVID-19 setakat semalam ialah 1,178 kes baru dan kes sembuh baru adalah sebanyak 1,377. Dan berita baiknya adalah setakat semalam 1 April 14 kluster sudah pun tamat. Jadi tahniah kepada semua frontliners dan anda yang membantu dalam menamatkan 14 kluster ini. Bagi anda yang nak tahu lebih lanjut tentang kuarantin dan sebagainya, bagi mereka yang berada di negara Malaysia atau bagi mereka yang pulang dari luar negara, anda juga boleh pergi ke laman sesawang Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda lihat dan fahami sendiri apakah maksud-maksud kuarantin yang dibolehkan dan apakah antara SOP-SOP terbaharu tentang kuarantin ini. Dan hari ini juga sebenarnya merupakan Hari Kesedaran Autism Sedunia. Saya nak ucapkan sebenarnya macam mana saya nak gambarkan perasaan itu, kerana sebenarnya ramai juga dalam kalangan rakan-rakan ini yang mempunyai anak-anak autism dan saya kira mereka merupakan ibu bapa ataupun penjaga yang sememangnya berjiwa besar yang dipilih untuk terus menjaga anak-anak autism ini, yang saya kira Sugi bukan mudah sebenarnya untuk membesarkan anak-anak yang cukup istimewa ini. Betul tu Fiza, dan mereka saya kira telah mencuburi pelbagai bidang dan telah mengukir nama untuk diri mereka sendiri. Jadi menjadi seorang yang autistik tidaklah menghadkan apa yang boleh mereka lakukan. Jadi sama-samalah kita menyokong mereka dan sekali lagi selamat Hari Kesedaran Autism kepada semua di luar kawan-kawan, rakan-rakan autistik kita. Ya, okey. Jadi kan kita ada Instagram dan juga Facebook. Jadi apa kata hari ini kita penuhkan ucapan selamat Hari Autism ini di laman sesawang Facebook kita untuk kita sama-sama memberikan sokongan kepada mereka ini. Okey. Dan sebelum kita nak kongsikan kepada anda seperti biasa Sugi, hari Jumaat, kami akan bawakan tentang hikayat perkahwinan. Satu lagi topik yang saban hari dibicarakan di meja-meja kopi, di rumah waktu kenduri dan sebagainya. Hari ini kami bawakan pula ke studio. Tapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda apakah yang bakal kami bawakan bersama-sama dalam perbincangan hari ini, kami nak kongsikan sesuatu tentang wow, high five. Okey, kalau seperti yang anda tahu ya, peminat-peminat Wow Shop, Wow Shop telah sedang menyambut ulang tahun yang ke-5-nya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton siaran istimewa Wow High Five mulai 31 Mac hingga 4 April sempena ulang tahun Wow Shop yang ke-5.
Okey, jadi layari www.wowshot.com.my untuk maklumat lanjut dan sertai cabaran TikTok Wow High Five dan berpeluang memenangi wang tunai RM1,000. Hari Ahad nanti saya akan bersama dengan mereka. Oh, ya untuk ke? carnival ni. Saya pun tak sabar saya nak tahu apa. Kalau semalam saya memberitahu Jimmy yang saya akan mencuba TikTok bersama dengan awak, tapi macam tak cuba-cuba lagi. Nanti kita Lepas buat. ni. Okey. Alright. Okey. Okey. Kita nak terus bawa pemerhatian anda penonton-penonton tentang topik yang bakal kami kupas dan kongsikan hari ini. Kadang-kadang kan orang lelaki, bapa-bapa ni, kalau di meja kopi, diorang mesti akan cakap, "Weh, bini hang kan, ada tak kejap-kejap tanya khabar? Ada tak Kena kejap punch card, suruh punch punch card?" card. Tapi kalau dekat ibu-ibu pula kan, dia pergi kenduri ke, dia pergi me time dengan kawan-kawan, pergi spa ke sebagainya, dia cakap, I tak tahulah suami I tu. Kenapa? Kalau I WhatsApp, dia tak reply. Ini sebenarnya ada perkaitannya dengan insecure terhadap pasangan. Dia rasa tidak tenang, tidak aman pasangan yang ketika tidak bersebelahan. Sentiasa ingin tahu. Tapi kan Fiza, kalau sentiasa ingin tahu tu orang kata caring. Tetapi kalau dah melampau itu rasanya insecure kan? Betul. Kadang-kadang insecure yang secara berlebihan juga boleh menyebabkan hubungan rumah tangga kita berantakan. Orang kata kalau sikit-sikit tu dia jadi manis ataupun sweet. Tapi kalau dah berlebihan, dia mungkin boleh mendatangkan mudarat juga. Macam diabetes Betul. Okey, ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini. Jadi kalau anda mungkin ada pendapat anda tersendiri, komen ataupun pengalaman yang baik, kelakar, mahupun apa saja, boleh terus kongsikan di laman sesawang yang tertera di kaca TV sekarang ini. Kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan tetamu kita di studio. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Cepatlah. Mami tunggu kat kereta tau. Ya, kejap-kejap minum air dulu ni. You dengar sini Yang I tahu you cuma nak pergi 2 hari. Okay? Bila I video call you, make sure you angkat telefon. Sebab I nak cakap, I nak tengok muka you and I nak tengok surrounding. Okay? Angkat, jangan tak angkat. Tu je. Tu je at the moment. Okey. And don't be naughty, Baik sayang. Ni betul ni, dekat Terengganu ni? Ha? Betul kat Terengganu? You jangan tipu I. Kalau you tipu I, you siap Betul sayang. I kat Terengganu dah berapa kali I nak cakap. You dah tengok kan. Semuanya ada tunjuk. Dah lah you penat tu tak? Jalan jauh ni nak tidur. Okey? Okey. Last. Okey, last. I percaya kat you. Tapi you tunjuk jap. Keliling dalam bilik tu siapa ada. Cepatlah. Allah. Nah. Nampak? Lagi. Apa tak? Lagi tu kat tepi tu tak nampak tu. Kanan lah ni. Okey, cukup. Okey. Alright. Bye. Okey, itu dia sedutan drama daripada Titian Kasih. Mungkin anda tengah tergelak-gelak ataupun rasa macam apalah pasangan dia ni. Kalau nak ambil gambar, pastikan ada juga nampak kawasan sekeliling ataupun surrounding tu. Ini yang kita nak kongsikan kepada anda penonton tentang perasaan insecure ini. Sejauh mana ia sebenarnya diperlukan dalam hubungan, sejauh mana ia boleh membawa kebaikan ataupun konotasi yang negatif juga kalau dilakukan secara berlebihan Sugi. Ya Fiza, dan di studio kita ada seorang tetamu dan dalam talian pun kita ada seorang tetamu. Jadi eloklah kalau saya perkenalkan yang di studio sekarang ni. Kita bersama dengan Cik Muhammad Syaiful Bahari selaku perunding motivasi kita. Sihat Cik Syaiful? Alhamdulillah sihat, Sugita dan juga Fiza. Apa khabar kedua-duanya sihat? Sihat, Alhamdulillah. Setelah lama tidak bersua. Ya, kita hanya bersua di dalam WhatsApp ataupun dalam talian secara Ya, betul. virtual. Kali ni tak ada masalah line tak clear semua Cik Syaiful. Terus clear. Okey, dan Memang line clear. Okey. Ini line clear, Selain insyaAllah. bersama dengan Cik Saiful Ya. di studio ketika ini, kita juga bersama dengan seorang lagi. Ini dia artis yang cukup popular. Mungkin ramai juga dalam kalangan penonton wanita hari ini yang rindukan kehadiran beliau. Kita bersama dengan Ifa Razia. Hello. Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Cantiknya walaupun dalam talian. Apa
apa khabar? Khabar baik. Okey, baik. Kita akan bersama dengan Ifa dan juga Encik Syaiful. Tapi sebagai mukadimahnya, mungkin kita tujukan kepada Encik Syaiful lah. Encik Syaiful, biasanya kita kaitkan insecurity ni sebagai satu yang negatif. Tetapi saya ada juga terbaca yang ada positifnya. Orang kata it can spark growth, boleh menyemarakkan lagi perhubungan itu ataupun membantu memperbaikikan diri kita. Jadi mungkin Encik Syaiful boleh terus kongsikan baik dan buruknya insecurity ni. Alright, terima kasih Sugita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton rancangan Wanita hari ini pada hari ini hari Jumaat ya. So kita bersua dan soalan yang Cik Sugita tanyakan tadi Fizah sangat menarik. So ada tak insecure ni sebenarnya memberi kesan ataupun impak yang dari dua sudut, positif dan negatif. So apa yang perlu kita faham adalah insecure ni maksudnya seseorang tersebut dia kurang ataupun dia hilang. Yang pertama, kepercayaan terhadap diri dia sendiri dulu. Then dia bawa penyakit itu kepada orang lain. Tu yang kita tengok tadi tu. Bang, pusing sikit bang, kamera tu pusing. Saya nak tengok kok belakang pintu tu ada kan. So Dekat Terengganu ni. so yang inilah perkara-perkara yang menyebabkan topik kita pada ini berkaitan dengan pasangan. Kalau tindakan tersebut dibuat, perbuatan tersebut dibuat, akhirnya yang akan memberi mudarat kepada diri dia dan juga pasangan dia. So dalam konteks sekarang, dia tidak akan lari daripada yang dinamakan sebagai satu lagi, iaitu persepsi. So bagaimana insecure itu mempengaruhi persepsi seseorang tersebut terhadap pasangan dia juga ada kaitannya. Dan soalan yang kita tanya tadi, adakah dia boleh memberi kesan yang positif? Yes, saya kata ada. Okay. So bila kita bawa topik insecure terhadap pasangan ni, dewasa ini kebiasaannya. Bila orang yang kat luar pun menonton, aku nak dengar ni apa benda yang negatif ni kan. Tapi dari sudut kacamata ataupun dari sudut pandang positifnya memang ada, Cik Sugita. Okey, baik, kita tengok kita ambil contoh paling mudah lah. So bila seseorang itu dia merasa satu cabaran kepada diri dia, dia tak berapa insecure terhadap diri dia, bila mana dewasa ni, orang yang dah berkahwin biasanya, alah tak apa, aku dah kahwin, buat apa aku nak cantik-cantik. So yang itu akan memberi mudarat kepada dia seandainya dia masih lagi mengamalkan mempunyai perasaan yang sedemikian. So therefore kadang-kadang ni bukan kata isteri je, suami pun sama kan, makin hari makin besar, makin hari makin besar. Yalah sebab dia PJK jalan ke depan. Why? Sebab hati banyak sedang kan. So jadi bila tingkah laku ataupun perbuatan tersebut tanpa ada perasaan bimbang. Sebab apa? Insecure ni antara tanda-tandanya adalah dia berasa cemas, dia rasa bimbang, dia rasa ada persaingan, dia rasa kecewa, dia rasa sedih dan sebagainya. So dia perumpamaan macam ni lah Fiza dan Cik Sugita. Stres tu bagus, tetapi kalau terlebih maka dia akan memberi mudarat. Insecure ni bagus, tetapi kalau tak diuruskan dengan baik, tak disalurkan kepada tempat yang baik, dan baru dia akan jadi negatif. Faham. Saya suka apa yang Cik Saiful katakan tu. Utama sekali bagi golongan wanita khususnya. Kadang-kadang kita rasa okeylah dah kahwin, dah tak perlu nak rasa insecure, tak perlu nak cantik-cantik. Okay, ini kita nak tanya kepada Ifa Razia. Kalau yang mengenali Ifa Razia kan, itulah dia. Daripada dulu sampai sekarang, baru-baru ni saya baru je borak dengan Rina. Saya cakap, Kak Ifa ni makin hari makin cantik kan, makin nampak muda. Jadi kalau kita lihat perjalanan Ifa Razia sendiri, kadang-kadang orang kata dah ada anak, dah berkahwin, dah malaslah nak jaga penampilan diri dan sebagainya sebab tak perlu rasa insecure. Sebab suami dah memang 24 jam dengan kita. Lagi-lagi Ifa Razia, Yani juga menguruskan Ifa Razia. Tetapi Ifa Razia sendiri sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, ada tak perasaan insecure itu dalam hubungan rumah tangga anda? Terima kasih Fiza. Banyak sangat memuji ni melampau you all. Terima kasih semua. Tapi betul lah, kita ni bila kita dah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, saya dengan suami saya dah 17 tahun berumah tangga kan. Jadi perasaan insecure tu kena ada juga. Kena ada, curiga tu kena ada walaupun 10% kat situ. Tapi antara saya dengan suami saya yang selalu rasa insecure terhadap saya. Sebab saya ni yang banyak terdedah dengan orang ramai, berjumpa dengan orang ramai, pernah melakukan persembahan di hadapan orang ramai. Jadi dia yang rasa insecure. Macam saya ni kurang, mungkin dia rasa dia tu akan diketepikan ke, atau saya ni akan
Tinggalkan dia. akan menduakan dia. Macam tu perasaan dia. Padahal kita tak ada apa-apa pun. Tapi alhamdulillah itulah komunikasi tu paling penting dalam hubungan rumah tangga ni. So pada pendapat Kak Ifah sendiri, bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Kalau kita ada hubungan gelap dengan orang lain, maksudnya kan, tanpa pengetahuan suami kita atau pasangan kita, lama kelamaan benda tu akan diketahui juga. Macam mana pun kita sorok. Itu pendapat saya. Dan kita perlu jujur pada pasangan kita kan. Kalau pasal tu bila kita tengok drama-drama tadi, you kat mana bang? You tunjuk. You kat celah ni, ke celah bedah, buat apa, makan apa, kan? Itu sebab apa, dia dah mungkin dia pernah kena tipu dengan pasangan dia sebelum ni, ataupun mungkin dia pernah menipu pasangan dia. Itu pasal dia nak play safe kat situ. Okey, Ifah, tapi nak tanya juga. Tadi Ifah cakap yang sebenarnya dalam antara Ifah dengan Yani, kebiasaannya Yani yang lebih rasa insecure kepada Ifah. Yes, Tapi kebiasaannya dalam kehidupan seharian ni, orang perempuan ni yang lebih kuat cemburu. Orang perempuan yang kebiasaannya lebih mudah rasa insecure kan. Kalau Ifah Razia sendiri, ada tak rasa insecure terhadap Yani? Saya tak boleh bagi suami saya terlampau handsome lah. Insecure lah tu ya? Insecure lah tu. Insecure lah tu. Kan, dia baru nak pergi bersenam ni. Baru pergi gym hari-hari. Pak, tak payah pergi gym sangat lah, Pak. Kan kurus sangat kan. Kena cagas pula laki saya kan. Okey, Padahal untuk kesihatan tu. Okey, 17 tahun sudah berumah tangga dan Ifah berkata yang masih perlukan insecurity itu. Tapi Encik Syaiful nak tahu juga, bila kita insecure, adakah ia bermula daripada diri kita sendiri? Mungkin sebelum kahwin seseorang itu dah memang ada sikap insecurity tu. So tak percaya pada diri, lepas tu terbawa-bawa bila sudah berkahwin, dan mungkin disebabkan trauma. Mungkin pasangan melakukan sesuatu seperti yang Ifah katakan. Okey, baik. Terima kasih. Saya nak tambah dan komen apa yang sahabat saya Ifah yang berada di setapak tu tadi tu. Wow. Dulu kan duduk sebelah biasa. Saya ini online je lah kan. No problem. Baik, saya tertarik dengan satu perkataan dia kata, apa, pengalaman. Yes, sometimes manusia ni dia akan mudah dia bukan mudah untuk melupakan sesuatu, sejarah ataupun lakaran sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup dia. Betul. So memang betul apa yang dikatakan tadi, kebiasaannya, pengalaman itulah yang akan diingati dan sukar untuk dibuang. Apatah lagi kata Cik Fizah tadi, biasanya senario ataupun insecure ni terjadi kepada wanita. Kenapa? Why? Sebab orang perempuan dari sudut biologinya, memang Tuhan ciptakan dia adalah orang yang mudah untuk mengingat sampailah ke perkara yang detail. Maka dia juga sukar untuk membuang sesuatu benda dalam memori ingatan dia. Therefore, kenapa? Sebab itulah kadang-kadang orang perempuan ni selalu dikaitkan dengan insecure ni lah. Kan? Baik. Selain daripada pengalaman ni sebenarnya, cara seseorang itu membawa diri dia dan juga faktor persekitaran dia juga akan mempengaruhi sifat insecure dia terhadap pasangan dia. Contoh, dapat kawan tapi kawan yang suka membawang. Kawan yang suka cucuk. Betul ke laki awak tu pergi gym? Ifah Razia tu kan. Kan? Aku rasa macam dia tak berapa nak betul lah pergi gym tu. Kau tak nak pergi siasat ke? Nampak? So, kata-kata cetusan ataupun faktor persekitaran ini ada kalanya dia akan mempengaruhi seseorang insan itu untuk mengubah nilai asal positif yang ada dalam diri dia. So kena careful dengan ni. Sebab apa? Bila seseorang itu selalu berperwatakan ataupun melakukan perbuatan ataupun membuat satu persepsi terhadap pasangan, insecure terhadap pasangan dan sebagainya, jika perasaan itu selalu diadakan, kerap dia akan mengganggu dari sudut emosi dalam jangka masa yang panjang dan juga kesihatan mental. Okey. Itu yang kita tak nak. Ini yang mungkin Cik Saiful kita boleh terus bawa kepada kesan yang negatif itu tadi. Ya, betul. Kerana daripada rasa macam manisnya pasangan, apatah lagi kalau dah macam 15 tahun, 17 tahun mendirikan rumah tangga, sesekali ada rasa insecure tu, pasangan akan merasakan bahawa kita ni masih lagi disayangi, dihargai. Diberi perhatian. Diberi perhatian. Yes, betul. Tetapi kalau insecure yang berlebihan ini tadi tu, you pergi mana? You dengan siapa? You ambil gambar, 2 minit setengah sekali dia call. 2 minit setengah kali dia video call. Jadi itu juga bukan boleh mengganggu gugat lah hubungan rumah tangga. Sebab bagi seorang lelaki mungkin dia rasa macam merimaskan lah, kerana kepercayaan itu merupakan teras utama dalam hubungan rumah tangga. Betul. Khususnya. Kalau boleh dikomen. Dia
bukan mengganggu-gugat je Cik Fiza. Tetapi itulah yang menyebabkan wanita-wanita luar sana suami anda cepat mati. Takut dengar. No, bukan. Sebab kajian juga menunjukkan bahawa golongan lelaki adalah antara golongan yang paling ramai menghadapi ataupun memiliki penyakit serangan jantung. Salah satu dia betul, mungkin itu saya adalah setuju. antara sebab perangai isteri yang Setuju, insecure, pasal suami terlalu saya- insecure. Ni yang kritikal lah ni, kan? Ni kritikal lah, kan? So sampai kan suami nak pergi beli barang dekat kedai pun rasa macam ish, Nak ikut. kan? Suami nak keluar dengan kawan pun betul ke dengan kawan tu. So perbuatan-perbuatan seperti ini betul Cik Fiza, dia akan mengundang kepada rasa rimas. Ingat ya, ada beberapa perkara perbuatan yang dilakukan tindakan oleh pasangan khususnya isteri yang kurang disenangi oleh sang suami. Yang akhirnya bila mana suami merasakan bahawa isteri dah mula tak percaya dekat aku, so what? Buatlah. Kan? So dia akan timbul rasa cabaran. Tapi ini vice versa lah. Atuk punya dikembali juga. Kadang-kadang ada juga golongan suami yang melakukan perkara sebegitu Yes, terhadap isteri kan. Macam, betul. saya kat mana? Rimas pula. Betul, Ya. betul. 1 minit sekali dia telefon. Memang betul. kan? Betul. Sebab tu insecure ni sebenarnya dia tidak mengenal gender. Okey. Tetapi yang menjadi teras dia adalah bagaimana seseorang itu membawa dirinya ataupun menguruskan dirinya di dalam kehidupan seharian dia. Therefore sebab itulah apa dalam hadis riwayat Muslim mengatakan bahawa sesungguhnya Tuhan itu tidak melihat kepada rupa paras ataupun bentuk fizikal dan juga harta yang seseorang itu miliki. Tapi Tuhan melihat bagaimana ketakwaan ataupun kebaikan dan juga hati dan amalan seseorang itu. Yang itu yang sepatutnya. Okey, seperti yang Fiza katakan, insecurity ini tidak mengenali gender, betul? Betul. Ya, jadi nak tanya kepada Ifa, bagaimana Ifa dan suami mencari orang kata keseimbangan itulah supaya insecurity itu tidak berlebihan dan memudaratkan rumah tangga anda. Mungkin ada apa-apa yang dilakukan. Okey, sebelum keluar saya memberitahu isteri, dah sampai saya memberitahu, sebelum balik saya memberitahu ataupun ada apa-apa yang dilakukan. Macam saya dengan suami mudah aja kan, macam saya memang ada jadual kerja saya. Okey. So suami saya tahu hari ni nak perlu hantar saya ke mana. Macam saya syuting ke, saya buat apa ke, dia hantar. Kalau macam saya syuting, dia takkan tunggulah. Dia hantar dan dia akan jemput saya balik. Jadi dia tak perlu rasa bimbang sebab saya memang bekerja time tu. Jadi macam bila saya tak bekerja, saya berada di rumah pula, dia pula keluar bekerja. Dia macam selalunya Abang Yani yang akan, I nak keluar dulu tau. I nak pergi. Padahal aku tak tanya pun dia nak ke mana kan. Dan tak engkau lah nak pergi mana. Kan macam Kak Ifah kan, alah pergilah nak pergi mana-mana pun kan. Macam kita ni rasa dia dah 24 jam dengan kita. Kita pun kadang-kadang pun macam nak bagi dia ada ruang untuk diri dia sendiri. Macam I sebenarnya I suka bagi ruang pada suami saya, pergilah berjumpa dengan kawan-kawan dia kan. Pergi jumpa mak dia ke, pergilah bawa anak-anak pergi jalan ketika I busy ke apa. I suka bagi ruang untuk dia. Tapi suami I pula ni terlampau menyayangi saya. Wah, itu kan. Yang ini topik lain. Ini topik lain. Yang ini topik clingy. Suami I rasa insecure dengan I. Dia yang mereportkan dia kat mana. Bukan I tanya dia yang report diri dia. Itu mungkin tanda hormat jugalah. Tapi kan Yes. bila dah hari-hari sebegitu, dah 17 tahun hari tu, memang dihantar, diambil, diberitahu apa saja aktiviti. Tetapi kalau sesekali berlakunya tiba-tibalah suami keluar tak bagi tahu pergi mana, hilang 2-3 jam tak dapat dihubungi dan sebagainya. Kalau biasa pagi-pagi dah 8:30 pagi dah, contoh dah kata good morning, tiba-tiba hari tu hilang dah. 1.5 hari baru bagi Hilang ucapan beradab. tersebut. Ada tak rasa ragu-ragu ataupun insecure tu? Selalunya macam Kak Ifah akan suruh anak telefon. Kak Ifah tak akan telefon Abang Yani. Tadi suruh anak, gunakan anak pandai tak mak dia? Pandai. Telefon papa kat mana ni? Anak dia telefon lah. Papa kat mana? Okey, papa kat sini. Papa kat mana? Papa dah on the way ke balik rumah. Itu je. Saya tak akan telefon dia. Kalau tengok bil telefon tu paling jimat, tak pernah call dia pun. WhatsApp je. Sebabnya adakah Ifah buat begitu kerana merasakan memang cukup yakin dengan pasangan sebenarnya? Kepercayaan itu ada. Memang betul lah. Saya kena percaya dan saya yakin suami saya ni dia keluar rumah memang dia ada kerja-kerja dia tersendiri. Dia akan buat kerja dan dia akan inform pada saya, okey dia pergi kat sini, dia buat apa.
tanpa perlu saya tanya pun. Okey, kadang-kadang tak payahlah nak detail sangat kan. Macamlah kita tak percaya kat dia kan. Tapi abang yang ni macam itulah perangai orang dia. Saya beruntunglah bertuah dapat suami yang macam tu. Alhamdulillah. Sememangnya beruntung. Dan Kan? Encik Saiful, kalau kita dengar tadi, itu saya kira adalah tanda hormat suami Ifah kepadanya kan. Dan mungkin ramai dalam kalangan penonton-penonton pun ada situasi sebegitu. Di mana tak perlu pun tanya, tapi suami dah orang kata punch card lah, dah maklumkan kan. Dah Tapi ada pula maklumkan. yang kalau isteri tanya pun, alah awak ni insecure lah, kenapa nak tahu semua yang saya lakukan. Mungkin Encik Saiful boleh kongsikan jugalah bagaimana mereka boleh wujudkan kesefahaman itu, dan setiap kali katakan pasangan tanya, tak payahlah terus sebut awak ni insecure, awak ni insecure. Tanggungjawab kot tu sebenarnya, sebab mungkin takut kalau ada waktu-waktu kecemasan, tak tahu di mana, tak tahu nak bagi tahu kat mana, tak tahu di mana. Itu pun penting juga sebenarnya. Ya, terima kasih. Therefore, apa yang sahabat kita perempuan Ifah maklumkan tadi tu adalah salah satu benda yang baik. Cuma dalam hal ini berkaitan dengan soalan yang Surita tanya tadi, yang terbaik, langkah yang terbaik adalah kedua-dua pasangan ini kalau boleh bermesyuarat lah. Okey. Mesyuarat ni bukan kat office je. So mesyuarat dalam rumah tangga tu adalah lebih baik. Fizikal boleh, virtual boleh sekarang. Yes, betul. Tapi yang terbaik mesyuarat itu adalah dengan membawa sekali anggota keluarga yang lain. Siapa? Macam Ifah tadi, gunakan anak-anak. So means maksudnya kedua-dua pasangan ini, suami, isteri dan juga anak-anak, waktu dekat meja makan adalah waktu yang terbaik untuk bermesyuarat. So sang suami menceritakan, saya bekerja macam ni, saya akan buat kerja macam ni, saya akan keluar macam ni. Tak salah. So isteri pula akan mudah untuk menerima dan anak-anak akan mudah untuk memahami. Barulah kita dapat reducekan insecure terhadap bukan saja pasangan tetapi dalam jiwa anak-anak juga terhadap salah seorang anggota keluarga itu sendiri. Okey. Cik Saiful, tapi kita mungkin nak melihat kepada satu konteks yang berbeza pula. Kita dah cakap tentang kesederhanaan, konteks yang positif dan sebagainya. Tapi ada individu yang mungkin tadi Sugi dah katakan, Cik Saiful pun dah katakan, kadang-kadang kita rasa insecure dengan diri kita juga. Kadang-kadang kita rasa kita rasa begitu terhadap pasangan kerana kita rasa kita ni ada banyak kekurangan. Kita tak cukup betul dan sebagainya. Tetapi bila keterlaluan yang boleh menimbulkan rasa rimas, menyebabkan suami marah, mengganggu urusan pekerjaan, perniagaan suami dan sebagainya, ini boleh mendatangkan kerosakan juga pada rumah tangga. Bagaimana kita nak mengawal ataupun nak mendidik masyarakat penonton kita hari ini? Wow, soalan yang paling baik yang Cik Fizah tanya hari ini. So dia balik kepada basic kenapa boleh muncul perasaan ataupun sikap sebenarnya. Nombor satu, saya boleh katakan bahawa dia kurang rasa bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sebab apa? Kadang-kadang dia hanya melihat kekurangan yang ada pada diri dia, tetapi dia tidak melihat apa kelebihan yang Tuhan berikan kepada diri dia. So ni ramai minta maaf. Insecure ni kadang dia merasa bahawa kenapa orang tu cantik, kenapa aku tak cantik, kenapa orang tu lebih, aku tak dapat lebih, kenapa sekretari suami aku ni nampak macam lebih menawan dan sebagainya. So membandingkan. So bila perkara membandingkan itu selalu wujud dalam diri dia, maka timbullah rasa tidak terima kasih dan syukur dia kepada Tuhan. So therefore, ingat ya kepada semua penonton, Tuhan menciptakan setiap manusia itu, dia ada kekurangan, dia ada kelebihan. So jangan pandang kepada kekurangan semata-mata. So bila terlalu memandang kepada kekurangan, tidak melihat dan berterima kasih kepada kelebihan, yang tadi tu, yang Cik Fizah katakan tadi tu, dia akan timbul rasa insecure. So perkara-perkara ini sepatutnya dilihat dari sudut pandang yang positif. Macam saya katakan tadi, dia perlu balance. Bila kita tahu kekurangan kita dalam contohnya bab memasak ni kita kurang. So kita tak berpenat insecure bila kita balik kampung tengok kakak ipar masak, semua masak. Maka ambil tindakan yang positif, kita belajar masak. Setuju. Kan? So ada perkara yang baik di situ, insecure, supaya kita tak berada dalam comfort zone. So yang menjadi masalah tersebut adalah kita rasa sentiasa dalam zon yang selesa, yang tak ada cabaran dan sebagainya. Itu juga mendatangkan masalah. Juga tu, Yes, masalah juga. Dan saya kira kalau seseorang tu macam Encik Saiful katalah, tak tahu nak masak, yang pasangan pula janganlah asyik dia cakap awak ni tak reti nak masak, awak tengok kakak saya pandai masak, awak tak. Itulah akan buatkan situasi itu lebih teruk, saya kira. Betul. Pandai masak, belajar masak. Rasa tak menarik di hadapan suami, jadikan diri itu Jadikan menarik. diri Banyak lagi sebenarnya boleh kita kongsikan bersama dengan Ifah dan juga Cik Saiful. Tapi sebelum tu Sugi, kami nak dengarkan apa kata orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini, insecure terhadap pasangan. Jom kita dengarkan. Sebenarnya selalu juga rasa insecure dengan pasangan saya, terutamanya dari aspek kerjaya dan keuangan. Saya sebenarnya jealous juga dengan suami saya yang dia ada kerja, saya duduk rumah je, jaga anak. Itu yang membuatkan saya kadang-kadang rasa insecure, sangat-sangat rasa sedih dan saya rasa sangat-sangat tertekan. Sepanjang perkahwinan, saya tak rasa
the feeling of insecurity. Mungkin wife saya early stage of marriage ada rasa insecurity lah sebab dah berusia sikit kan, saya dah ada kerja. Of course, I pernah rasa insecure with my partner because my partner, he was a good-looking guy and also he was a friendly person. So bila orang macam ni, dia senang attract people. So I always have this thought macam, oh my god, what if ramai suka dia, what if dia layan, those kind of thought lah. Saya akan hantar pesanan dekat suami saya. Saya akan tag panjang. Saya akan beritahu dia, saya rasa insecure sebab ni, sebab tu, sebab ni. I will confront him. I akan tanya dia macam apa yang I rasa lah. Macam I rasa macam you terlalu rapat dengan dia ni. Do you have something, anything? So yeah, that's how I settled my insecurities with my partner. Kita yakin dengan hubungan kita, and then kita sentiasa percaya salah seorang ni sentiasa setia. Itu dia pandangan orang di luar sana. Rata-rata berkata yang positif lah. Kalau kita rasa insecure, kita orang kata kita confront pasangan kita. Betul. Okey. Sugi, mungkin kita nak tanya kepada Ifah lah kan. Kalau kita cakap tentang insecure ni tadi, kadang-kadang dari awal tadi saya dah tanya kepada Ifah, kalau kita lihat penampilan Ifah tu ada pembaharuannya. Kadang-kadang kita takut, kita rasa insecure ni sebab kita takut bila suami kita keluar nanti ada orang lain nak mengorak suami kita. Macam tadi lah cakap sekretari lagi cantik dan sebagainya. Tetapi dari segi konotasi yang positif pula, penambahbaikan terhadap diri. Betul. Apa yang Ifah Razia lakukan juga. Mungkin yang bagi setengah orang kalau tak pandai masak, dia belajar masak. Rasa kurang menarik depan suami, dia jadikan diri dia menarik. Saling lengkap melengkapi dalam hubungan rumah tangga tu bagi mengurangkan rasa insecure, Ifah Razia. Okay. Macam saya, Fiza, memang awal-awal sebelum kahwin dengan Abang Yani, Kak Ifah cakap, Kak Ifah tak pandai masak. Dengan mak mentua pun saya cakap saya tak pandai masak. Tapi kalau nak cari isteri yang pandai cari duit, menantu yang pandai cari duit, inilah orangnya. Kita dah awal-awal dah bagi tahu kan, siang-siang dah bagi tahu. So saya rasa itu bukan isunya lah. Macam mana saya nak merapatkan lagi hubungan saya bersama suami saya perlu kelihatan menawan sentiasa di hadapan dia. Macam Abang Yani pun dia memang manager saya, manage saya. Memang dia nak artis dia yang manage ni sentiasa berpenampilan cantik sentiasa. Bila keluar rumah, bila buat kerja apa semua kan. Bila dalam rumah dia je lah yang memandang kita, dia yang tahu kita waktu kita bila kita tak cantik, waktu kita tidur, waktu bersama dia yang tahu kan. Jadi bila waktu bekerja, you have to macam ni lah. Present as Ifah Razia. Jadi benda ni yang kena saya jaga. Dan saya pun kenalah jaga perasaan suami saya kan. Kena jaga tingkah laku saya bila berada di luar rumah, menjaga maruah suami saya macam mana. Walaupun suami saya ni tak banyak bercakap, tetapi dia seorang yang sangat observe. Apa yang saya buat, apa semua. Nak marah saya pun bukan dia akan tegur saya dengan cara yang paling lembut, tetapi kadang-kadang boleh menikam jiwa jugalah. Itu kadang-kadang itu yang saya takut about suami saya kalau dia menegur saya. Dia tak pernah marah saya depan orang, tak pernah jatuh ke air muka saya depan orang, tak pernah. Suami saya ni tidak pernah, dia bukan seorang yang macam tu. Kalau dia tak suka pun, dia marah dengan saya, dia geram saya macam mana pun, dalam kereta ke balik rumah berdua dengan dia, tidak depan anak, tidak depan siapa-siapa. Itu cara dia. Yes, profesional. Ada kerjasama dan kesefahaman antara mereka, Encik Saiful. Kami ni saling melengkapi di antara satu dengan lain. Macam suami saya dia kan ada kekurangan, saya pun ada kekurangan. So suami saya tutup kekurangan saya tutup kekurangan suami saya. Itu je. Terbaik. Okey. Tapi Encik Saiful, ada juga dalam kalangan pasangan yang mereka mungkin terlalu jovial sehingga kan mungkin boleh mengusik, awak kurang tengok perempuan tu, let's check that girl out, together. Mereka lakukan bersama-sama, nak menghayati seorang wanita ataupun menghayati seorang lelaki. Dan lama kelamaan mungkin di awalnya adalah seperti best lah kita buat bersama-sama, tetapi lama kelamaan boleh mengganggu emosi satu sama lain, dan kalau tidak diluahkan itu akan membawa padah pada diri mereka. Jadi mungkin Encik Saiful boleh kongsikan bagi mereka yang mungkin di awal-awal itu tidak meluahkan perasaan insecurity itu, tetapi lama kelamaan membawa padah kepada mereka dan
dan masih tidak lagi meluahkan perasaan itu. Okey, terima kasih. Yes, betul tu Cik Sugita. Yang menjadi masalah adalah bila seseorang itu memendam. So banyak yang dipendam, banyak yang disimpan, lama-lama orang kata dia memberi kesan kepada psikologi dan juga kesan kepada mental dan juga emosi, of course. Kan? Dan joke tadi tu betul. Yang saya nak katakan kepada wanita-wanita di luar sana, tolong jangan membandingkan suami kalian dengan lelaki lain. So kebiasaannya lelaki pun kena buat macam tu juga. Dan para suami-suami yang di luar sana, tolonglah jangan membandingkan isteri-isteri kalian yang berusia mungkin baru sekitar 40-an 50-an dengan wanita yang berusia 18 tahun. So unfair lah macam tu, nampak tak? So bila ada wujud perbandingan, maka secara tidak langsung kita akan mencetuskan insecure terhadap pasangan kita yang masing-masing. Okey. Cik Saiful, ada satu soalan daripada rakan kita di Facebook. Tadi sempat saya tengok. Katanya dia percaya pada suami. Kadang-kadang kita faham bila pasangan kita ni dah berumah tangga bertahun-tahun, ada dalam kalangan pasangan kita ni yang memang kerja balik lambat. Apatah lagi macam kami, tim produksi ni kan. Betul. Juru kamera ke kami, wartawan dan sebagainya. Kita kadang-kadang pergi buat assignment ni tak kira waktu. Betul. Kita percaya pasangan kita. Kita beri keyakinan 100%. Balik pukul 3 pagi ke 4 pagi kita faham. Tapi kadang-kadang suami tak ada masalah. Orang lain pula yang nak caras. Itu yang boleh menimbulkan rasa insecurity pasangan tu juga. Macam mana kita nak membantu menjawab persoalan daripada rakan kita di Facebook ni? Okey, terima kasih banyak. Soalan yang bagus daripada sahabat kita tersebut. Baik, macam yang saya katakan tadi, faktor insecure ni bukan saja dalam tetapi faktor persekitaran. Antaranya yang tadi itulah, kan, mulut-mulut bawang yang dekat sekeliling tu. Dan cuma harus diingat, kepada semualah, termasuk saya yang bercakap pada ketika ini, kita sebagai manusia jangan terlalu asyik untuk mencari kemasyhuran dan juga kesempurnaan di mata insan. Okey, saya suka tu. So, tolong. Jangan kita terlalu insecure terhadap insan, tetapi letakkan juga insecure kita kepada Tuhan. Okey. Sebab apa? Bila mana seseorang manusia itu dia terlalu mengharapkan kesempurnaan, orang kata kemasyhuran di sisi insan, dia akan menemui kegagalan dan kekecewaan. Contoh paling mudah lah Fiza, kan, post sesuatu apa, trend sekarang, post sesuatu apa, kurang like rasa stres, tak insecure dah aku ni. Tak ada lah. It's not good sebenarnya. So saya nak jawab soalan tadi tu, maka saya rangkum dan saya simpulkan bahawa jangan terlalu insecure terhadap insan, tetapi letakkan juga insecure kita yang paling utama adalah kepada Tuhan. InsyaAllah kita akan bahagia. Okey, dan tadi Encik Saiful sudah pun berkata yang kita jangan membuat perbandingan. Yes, tapi betul. nak tanya sedikit daripada Ifah, bagi mereka kaum wanita, isteri di luar sana, mungkin termasuklah suami di luar sana. Kadang-kadang ialah kita tak nak membuat perbandingan, tetapi katalah tengah tengok isteri tu suka sangat tengok cerita Bollywood, asyik duk puji Shah Rukh Khan, body macam ni, atau Brad Pitt macam ni, macam tu. Jadi mungkin itu pun boleh menyebabkan insecurity. Jadi kepada para wanita dan lelaki di luar sana, sedikit daripada Ifah sendiri. Jadi sebenarnya begini, nak tengok siapa-siapa berlakon pun, nak minat siapa-siapa tak ada masalah. Kan? Cuma kita kena menerima pasangan kita tu, apa baiknya, apa buruk dia, kan? Kita kena seadanya, kita kena terima dia seadanya. Dan kalau boleh, kalau kita nak suami kita handsome macam pelakon atau sesiapa yang kita minat tu, tak apa, kita sama-sama cuba ke arah kebaikan. Support each other. Contohlah kalau isteri dia tu badan besar, okey, si suami nak isteri tu badan kecil. Okey, support sama-sama, kita petang-petang kita pergi jogging, kita jaga pemakanan sama-sama. Satu keluarga kita buat. Bukan untuk diri kita tapi untuk satu keluarga. Jadi sama-sama kita support each other. Benda-benda macam ni you all kena saling memahami sebenarnya. Kalau tak ada saling support each other, dia takkan. Asyik nak curiga, selalu bersangka buruk ni, lama-lama makan jiwa, lama-lama you boleh mati cepat. Betul? Betul tu. Itu dah melengkapkan rumusan daripada Ifah Razia. Seringkasnya rumusan tentang topik kita pada hari ini. Apa yang boleh kita pelajari untuk kita manfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, terima kasih Cik Fiza dan Sugita. Secara ringkas, insecure tu penting. Dia ada positif, dia ada negatif. Tetapi kalau berlebihan, dia akan bagi pada perkara yang negatif. Tapi kalau kita pandai uruskan dengan sebaik mungkin, dia akan jadi positif. Samalah seperti kita menerima sebarang juga ujian yang datang kepada diri kita. So ambil dari kacamata yang positif terlebih dahulu. And then barulah kita akan
merasakan bahawa betapa nikmatnya ujian dan juga dugaan yang datang tu. Masya Allah, terima kasih. Okey, baik, seperti yang dikatakan dalam bahasa Inggeris, anything in moderation is good. Jadi kita carilah keseimbangan itu. Insecurity itu bukanlah totally orang kata negatif. Kesederhanaan dalam setiap perkara, dan kita juga harus belajar melihat bukan saja dengan mata tapi dengan hati kita bagi mencari kesempurnaan dalam hubungan rumah tangga. Terima kasih kita ucapkan kepada Ifah Razia di atas perkongsian itu tadi. Sampaikan salam pada Yani dan juga keluarga di rumah. Jaga diri. Sama-sama. Baik, kami juga nak ucapkan terima kasih kepada Encik Syaiful atas pencerahan. Saya kira topik ini cukup menarik, dan Encik Syaiful dan Ifah telah membuka mata ramai di luar sana. Terima kasih Encik Syaiful. Sama-sama. Lepas ni ramai suami dia balik, dia kata, tadi Cik Syaiful cakap kat Wanita Hari boleh insecure. Sikit-sikit. Okey. Terus bersama kami di Wanita Hari ini, banyak lagi nak kami kongsikan bersama dengan anda, penonton-penonton istimewa kami. Kami berehat dahulu. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Hari ini. Baik, kembali bersama kami, dan dalam segmen tajaan hari ini kita bersama dengan Jamu Jelita. Kita bersama dengan Cik Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Selamat datang Tira, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar Sugi? Sihat Tira, sentiasa manis. Okey, baik Tira, hari ini 4 produk berbeza. Mungkin Tira boleh terus kongsikan bersama dengan penonton-penonton. Okey, terima kasih Sugi. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat atau ucapkan. Okey, sebenarnya Tira mewakili Jamu Jelita nak mengucapkan ribuan terima kasih buat semua pengguna setia dan mengamalkan produk Jamu Jelita, yang mana terpercaya Jamu Jelita dengan Wanita Hari ini tidak asing lagi. Dan kita juga sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda sebab memberi sokongan yang selama 10 tahun Jamu Jelita di pasaran, dan kami pun selalu menerima panggilan yang ramai di HQ yang memberikan maklum balas yang sangat baik, berkongsi tentang maklum balas positif tentang produk dari Jamu Jelita dan sebagainya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda. Jadi yang mana belum mencuba produk Jamu Jelita, Sugi hari ini saya nak share kepada anda semua kenapa anda kena mencuba produk dari Jamu Jelita. Dan topik hari ini pun cukup menarik, iaitu insecure. Dan nak percaya juga kadang-kadang kita ni bukan saja insecure terhadap pasangan, tetapi diri kita pun kita kadang-kadang ada insecure. Betul. Sebab bila kita tengok orang, kita dah mula nak bandingkan diri kita dengan orang. Orang ada kulit yang cantik, kita pun nak ada kulit yang cantik. Orang ada badan yang menawan, kita pun nak juga. Jadi sebab tu hari ini saya nak share kepada anda, memandangkan kita ni nak dekat puasa, dan kebanyakan bulan puasa orang memang target adalah bulan untuk kita ni berdiet ataupun jaga pemakanan kita, jaga rutin pemakanan dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak share satu produk yang cukup terbaik untuk anda amalkan sebagai pengganti sahur, iaitu White Choco Diet. Kenapa tak cakap sebagai pengganti sahur? Sebab ini merupakan meal replacement yang tinggi dengan khasiat daripada kentang dan beras perak, yang mana kedua-dua bahan ini menurut kajian tinggi dengan karbohidrat kompleks yang bantu mengenyangkan. Kita tahu bila bercakap pasal puasa, kita menahan diri dari lapar dan dahaga dan sebagainya. Dan sebenarnya Choco Diet ni amat sarankan untuk anda yang kadang-kadang tu susah nak bangun pagi dan sebagainya, nak cara yang mudah untuk bantu anda dapatkan perut anda supaya tidak mudah rasa lapar dan sebagainya. Jadi anda boleh dapatkan White Choco Diet ni, yang Atira jamin produk ini sebenarnya bantu mengenyangkan selama 4 hingga 6 jam, dan juga bantu untuk kawal nafsu makan dan selera makan kita. Serta produk ini memang tinggi dengan karbohidrat kompleks, yang walaupun kita ni bila berpuasa, kita orang kata apa, lapar dan tidak tenaga, tetapi ia bantu beri rasa kenyang dan bertenaga untuk tubuh badan kita juga, Sugi. Dan produk ini sebenarnya tak perlu risau sebab rasa dia sangat sedap, iaitu rasa coklat Belgium. Jadi bancuh saja dengan air suam ataupun air panas mengikut ke cita rasa masing-masing. Anda boleh jadikan sebagai minuman sahur anda. Okey, itu Pearl White Chocolate. Betul. Mungkin Atira boleh terus kongsikan juga produk seterusnya. Okey, ini adalah produk utama buat hari ini, iaitu Pearl White Fiber. Sebenarnya Sugi, ini adalah produk yang menjelang Ramadan memang sangat laku, sangat mendapat maklum balas yang sangat baik kepada pengguna-pengguna di luar sana, sebab kita tahu sepanjang bulan Ramadan memang orang nak jaga makan betul-betul punya. Jadi sebab tu juga saya nak share kepada anda, yang mana sepanjang bulan puasa anda nak ada badan menawan, anda boleh minum Pearl White Fiber ni, sebab produk ini memang untuk anda dapatkan badan menawan. Sebab kita tahu sepanjang kita ni sebelum bulan puasa, kita dah banyak makan makanan yang tinggi dengan kolesterol yang berminyak, makanan yang manis dan sebagainya, sehingga kita abaikan benda yang paling penting dalam rutin harian, iaitu serat. Ramai orang yang kurang makan sayur, kurang makan buah dan sebagainya, sehingga menyebabkan kadang-kadang tu ada masalah susah lawas. Jadi sebab tu Pearl White Fiber ni kita ingin kongsikan kepada anda. Produk ini bantu kita untuk mempunyai pelawasan yang lebih lancar, ataupun orang panggil mendetox. Sebab kita tahu kalau kita tidak ada proses pelawasan
kawasan lebih lancar, kita memang akan ada masalah perut tak selesa, toksin banyak dalam badan, kadang-kadang sampai perut makin meninggi. Dan kadang-kadang kita sendiri boleh dapat rasa yang badan kita ni dah tak sedap dan sebagainya. Dan hal ini pasti menakutkan bagi semua. Dan cara untuk pastikan anda tidak mempunyai masalah sedemikian, Atira sarankan anda untuk minum Pewark Fiber ni selepas berbuka, sebab 4 hingga 8 jam kemudian ia akan bantu anda untuk melawas. Dan di dalam Pewark Fiber ni, kenapa Atira cakap bantu untuk melawas? Sebab kita formulasikan dengan bahan yang tinggi dengan fiber daripada psyllium khas. Kita boleh tengok seperti DVT. Ada psyllium khas, ada limau gedang, ada acai berry, yang mana penggunaan ataupun bahan ini bantu singkirkan lebihan makanan yang tidak terhadam, sisa toksin dan bantu melawaskan agar tidak ada yang tersimpan dan menjadi punca kepada masalah fizikal tidak seimbang, perut tidak selesa, badan terasa berat dan tidak segar. Jadi anda boleh minum Pewark Fiber ni dan rasa sendiri kehebatan produk ni, dan Atira jamin selepas makan Pewark Fiber ni dah tak takut dan nak letak diri atas timbang Sugi. Okey, baik. Dan harga pun cukup murah, RM38.90 saja. Okey, dan hari ini ada produk baru yang ingin dikongsikan. Betul. Okey, jadi teruskan Atira. Okey, untuk yang terbaru hari ini dari Jamu Jelita, iaitu kita bawa pasangan jus payuda dan juga jus serapat. Okey, jus payuda ni sebenarnya merupakan produk terbaru dari Jamu Jelita, merupakan minuman jus kesihatan perisa jus jambu batu. Okey. Dan produk ini sangat sedap, dan kita tahu kalau bercakap pasal Lady White memang untuk aset, tapi jus payuda ni berbeza sedikit sebab dah tak perlu dah nak bancuh, sebab kita just minum pakai sudu, dan dalam ni juga mengandungi ramuan yang terbaik daripada bahan-bahan untuk mencantikkan aset kita. Dan seterusnya jus rapat ini pula merupakan produk, kalau kita dengar nama pun kita dah tahulah apa kebaikannya. Dan jus rapat merupakan minuman jus kesihatan untuk dalaman wanita. Jadi yang mana para isteri nakkan dalaman yang lebih mengancam ataupun wanita dewasa yang nakkan dalaman yang lebih mengancam, anda boleh dapatkan jus rapat ni yang tinggi dengan bahan-bahan daripada akas rapat, manja kani, ada kacip Fatima, yang bahan-bahan herba yang terbaik yang sinonim untuk kesihatan wanita. Jadi secara ringkasnya Atira nak kongsikan kepada anda yang mana nakkan meal replacement yang sangat berkhasiat untuk diamalkan sebagai sahur anda, pengganti sahur anda yang cukup tinggi dengan karbohidrat kompleks. Anda boleh dapatkan Pewark Choco Diet yang berharga RM38.90, dan anda mahukan badan yang menawan sepanjang bulan puasa, jangan lupa dapatkan Pewark Fiber berharga RM38.90. Dan yang terbaru dari Jamu Jelita, jus payuda yang berharga RM35.90, tinggi dengan bahan daripada Mirifika, ada Lobata, ada khasiat daripada pinang, mempunyai banyak kebaikan untuk aset wanita. Dan yang terakhir, yang terbaru juga, jus serapat, minuman jus kesihatan untuk dalaman wanita. Untuk wanita yang menopause pun boleh amalkan, tak ada masalah, berharga RM35.90. Untuk sebarang pertanyaan boleh terus hubungi Atira di 013-3535-753 dan dapatkan produk Jamu Jelita di www.jombai.my, kedai jamu, kios kecantikan, dan juga di shopee.com.my/jamujelita.my. Okey, baik Atira, terima kasih atas perkongsian keempat-empat produk ini. Anda di rumah, kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Sebelum berpisah, ada sesuatu yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Ini dia program Zero to CEO, bakal melahirkan usahawan tanpa modal dengan berniaga produk usahawan IKS. Sesiapa sahaja yang ingin mengubah hidup dan menjana pendapatan tanpa mengeluarkan modal, daftarkan diri anda di website www.zerotoceo.com.my. Itu dia Zero to CEO, dan seperti yang kami dah kongsikan semalam, pelbagai peluang bagi anda menceburi. Okey, baik. WHI akan kembali esok dengan WHI Extra, topiknya Creativity Lilin. Saya excited sebab saya mengacara dan awak pun mengacara. Ya, saya betul-betul. Ini antara perkara yang saya suka juga. Lilin ni cantik, wangi, dan rupa-rupanya ada macam-macam juga yang boleh dilakukan menggunakan lilin ini untuk dijadikan bahan kreativiti anda. Okey, pastikan terus bersama dengan kami di WHI Extra esok. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati,
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini